Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua subscriber. Okey, video ini berkenaan PolX refresh video 2022. Video refresh pelajaran kita. Mungkin benda sama je saya explain, tapi saya try untuk refresh untuk jadikannya mudah lagi cara penyampaiannya, mudah-mudahan. Dan ini adalah yang chapter 1. Okay, so now relax, santai. Kalau ada masalah tolong lupakan sekejap, letak tepi, fokus. Okay, bila benda dah terlanjur apa boleh buat kan. Hidup pun kena teruskan. Kita kena melangkah untuk membuat perubahan, bukan menahan je dalam satu tempat. Okay, now, ya Allah, ya, okay. So, seperti yang saya janjikan sebelum ini, chapter 1 saya akan expand berkenaan SNR. Okay, dalam trading ni sepanjang saya 10 tahun, okay, 10 tahun bukan sembang Ada yang cakap 5 lah tahun, tapi saya kenal dia baru je 2 tahun. Okay, tapi tak apalah, dia punya pasal. Okay, so weapon entry or weapon exit, saya akan menggunakan SNR. So this video saya akan menekankan bab SNR. Okay, so weapon entry kita menggunakan SNR dan exit pun menggunakan SNR. Maknanya zone to zone lah. Selepas kau entry di support ataupun resistance, maka kau akan exit di support dan resistance. So trend line for the second topic insyaAllah. Okay, but trend line sebagai saya penambah lah. Tapi boleh dijadikan sebagai our main entry. Boleh, tak jadi masalah. Cuma trend line ni bukan senang untuk semua boleh faham. Tapi SNR insyaAllah semua orang boleh faham. Okay, and then multi time frame. Multi time frame ni penting. Kebanyakan hari ni orang-orang ramai buka chart terus pergi M1 melompat. Kebanyakan buka je chart tu, MT4 tu dibuka. Sorry, gigi saya sakit. Dia buka je MT4 tu, terus boom pergi M1. Bila dia pergi M1, tempat M1 ni pecahan candle banyak gila. You bayangkan 1 jam ada 60 minit. Bermakna ada 60 biji candle di M1 untuk 1 jam tau. So 60 jam, 60 biji candle, you kali dengan 24 jam, dah berapa? Okay, tapi tak jadi masalah. Memang boleh pakai semua time frame. Tapi untuk for long term, untuk semua masyarakat ni boleh menerima di sistem, saya sarankan untuk mencari setup di higher time frame. Okay, biasakan dulu di higher time frame ni. Memang higher time frame ni semua orang punya mindset, lambat, nak sampai lah apalah. Brother, kalau you ada mindset macam tu, sekarang tolong sign, borang berhenti. Okay, kalau you tak boleh menunggu, you berhenti sekarang. Maka bidang ini bukan bidang you. Saya bagi tahu lagi, trading ni adalah waiting game. Saya percaya semua orang dah terbiasa, kalau boleh trading ni 24 jam ada setup. Kalau boleh trading ni, kalau buka MT4 terus ada entry. Kalau boleh trader-trader ni dia nak buka je MT4 terus ada setup. Tuan-tuan, saya minta maaf, tolong keluar,
tolong jangan tengok video ni. Masih awal lagi untuk anda berhenti. Untuk anda untuk tekan pause dan keluar dan berhenti dan carilah cikgu lain kalau anda nak macam tu. Okay, sebab saya target for long term. Waiting game. Faham ah? Mak 2 minit je sebenarnya. Kalau you mak lebih daripada 2 minit, ingat ah, kalau you mak you mencari zone mana nak buy, mana nak sell lebih daripada 2 minit, maknanya you depan chart tu lebih 2 minit, you analysis pura-pura acah-acah profesional lah apa. Kalau lebih 2 minit, saya bagi tahu maknanya you belum faham lagi trading ni. Sepatutnya you dah nampak dah. Dalam 2 minit je pap dah settle. Selebihnya berjam-jam tu, berhari-hari tu adalah menunggu. Okay, telan lah, tolong telan. Walaupun pahit, tapi cuba telan. Ini obatnya. Dulu saya, sebab apa yang korang buat sekarang ni, follow signal. Sebab korang ni dah terbiasa dah follow signal macam-macam channel. 24 jam setup, kejap profit, kejap loss, kejap profit, kejap loss. You suka ke trading macam tu? Bukan saya cakap channel, you suka ke macam kalau you 24 jam trade, tak ada ikut jam lah. Tak ada jam-jam ikut. You suka ke macam kejap kejap profit, lepas tu kejap loss, kejap surung tarik. Itu nama bangang namanya. Faham tak? Okay. So now, weapon entry or exit SNR. So makanya jika SNR ni adalah weapon utama kita, why not? Ambil lah masa seminggu ke, sebulan tu ke, buat back test, buat forward test on SNR. SNR, tekankan, lukis lagi apa. Macam korang memang brainstorm satu benda je. Hari ni, you nak semua benda you nak belajar. Tapi tolonglah belajar satu benda dulu. Fokus pada satu benda. Faham kan? Okay. Oh yes. No wonder. Tapi SNR je. Pap. Ini macam mana you nak haluskan, nak cantikkan satu benda tu, tapi you macam-macam benda you nak fikir. Okay, faham So, ini adalah time frame. Ada M1, ada M5, ada M15, ada M30, H1, H4, daily 1, weekly, monthly. Semua ni boleh pakai. Okay. So, my favorite for SNR. Apa hal ni? Weekly. Okay. Daily. H4. Paling minimum pun H1 lah. Tapi weekly ni, walaupun dia tak banyak setup, weekly ni walaupun dalam setahun tu boleh kira pakai jari, tapi ingat, bila dia bagi, contoh you dah kumpul 100 pip dalam sebulan lah saya boleh potong orang sekejap je dengan satu setup of weekly on gold. Gold lah, I'm talking about gold. Okay, my favorite setup is on gold, NGJ lah actually. Okay, so weekly. Ingat weekly. Walaupun dia tak banyak setup, tapi insya-Allah bila dia bagi, dia punya probability win tu adalah sangat tinggi. Maksudnya SNR di weekly ni, saya tak nak cakap 100% accurate, sebab saya tak nak berjanji dan saya tak nak jual mimpi. Okay, macam cikgu-cikgu luar. Saya suka bagi tahu kebenaran biar terpahit ke apa ke, lantak lah. Okay, takkan sembang profit je. Kita sembang lah yang loss-loss apa semua. Okay, so weekly ni, dia punya probability ataupun sukatan average dia punya keberjayaan dia adalah 90% dia punya SNR. Walaupun menunggu. Okay, ingat 90%. Saya tak cakap 100% tapi 90%. Sama juga daily. Dia semakin turun, saya makin banyak pecahan candle ni dan semakin menambah sedikit confuse. Okay. So daily. So this two time frame is for my direction dan swing lah. Swing entry. Lepas tu H4. H4 ni saya macam okay lah. Macam nak tunggu weekly, nak tunggu daily, tai pun kering. Kan? Lama. Kita mak je. Bila sampai baru kita macam hari tu kita kenduri lah.
Kita mark je weekly, daily ni awal-awal supaya tak kalut. Awal-awal kita mark je santai-santai. Sementara menunggu-nunggu tu saya akan mencarilah income harian, intraday. Saya akan mencari income harian iaitu intraday di H4 ataupun di H1, kedua ni lah. Tetapi direction saya akan mencari daily, weekly, monthly dulu. Maksudnya direction ni saya akan cari dulu ke mana tuju dia. Contoh dia nak menuju ke bawah ni. Dia nak menuju sini. So current market kat sini masih. So saya akan mencari lah re-entry sepanjang dia pull back tu saya akan cari di H4, di H1. Faham tak? Alright? So tak ada masalah. Asalkan macam mana management kita tentang market ni, itu yang penting, management kita. Okay? So alhamdulillah. Senang, relax. Ulang-ulang lah video ni. Okay, jap minum dulu. So, seterusnya adalah basic SNR. Ini basic ni. A, V, nampak tak? Huruf A, V. Bucu tu je korang fokus, bukan A, D semua tu. A, basic SNR. A adalah resistant. V adalah support ataupun buyer. A itu ada boleh panggil seller lah. Boleh ha? Sakit bagi kau. Okay, basic SNR. Ni depan ni. Kita akan entry. Ingat, hadamkan. Kita akan entry ataupun put your entry di support ataupun resistance. Di sini ada. Okay, di sini. Sebab bucu tu. Dan di sini. Ada yang tanya saya, cikgu, boleh tak kita orang guna line chart as our marking? Boleh. Untuk analisis kah apakah boleh menggunakan line chart. Tak jadi masalah. Mungkin dia mudah untuk pakai line chart. Okey, nasihat saya selepas you marking SNR tu menggunakan line chart. Okey, selepas you marking gunakan line chart, lepas tu ubah ke candlestick. Okey, dan perbetulkan sedikit marking yang tadi dekat line chart. Perbetulkan, ambil shadow dia juga. Sebab shadow tu pun adalah harga. Ingat shadow tu pun adalah harga juga. Faham? So you mark. Okay. Boleh faham Okay. So, mungkin ramai yang tahu dah support resistance ni A, V, ramai. Sangat ramai. A, V semua ni. Tetapi, tuan-tuan yang mulia, AV ni, alright, apabila kita membuka chart, banyak gila. Uish, terus kita jadi macam pening. Yang terutama yang baru lah. Yang mana kita nak mark ni? AV ni bersepah ni. Yang mana kita nak mark? Ni pun A juga, ni pun V juga. Aduh. Sebab tu adanya topik di bawah ni, iaitu topik which one is the valid SNR yang kita perlu mark saja. Okay, which one valid SNR yang perlu kita mark. Okay, syarat ini adalah syarat-syarat dia lah. Ataupun nama-nama dia SNR tu semua sama je yang kat bawah yang korang tengok ni. Bermula lah. Okay, so bermula, apa maksud bermula ni? Okay, saya terangkan. Naik. Boom, bermulanya jatuh. Itu adalah resistant. Tempat kita nak entry lah area tu. Okay, how about terkejut? Apa maksud terkejut? Not terhege-hege. Maksudnya SNR tu adalah yang terbaik adalah kalau dia terkejut. Maksudnya apabila naik, boom, terkejut.
Dia kenapa tau? Macam orang tanya, kenapa cikgu cakap terkejut ni adalah yang terbaik? Okay, you imagine market di depan kita ni, market yang korang tengok chart tu adalah market trilion, billion punya market. Satu dunia. Okay? So, transaksi yang dibuat ni adalah berjuta-juta. Contoh kalau dia dah take the order, dia ambil order, kalau betul-betul that area ada order, kalau betul-betul tempat tu, area tu ada order, bank, we talking about bank sebab yang menggerakkan market ni adalah bank, big player. So, kita kena mencari di manakah keberadaan big player ni. Sebab kita nak letak order di mana big player pun meletak order. Sebab kita ni kuli. Maksud big player ni adalah buyer dan seller dalam market ni. Ingat, buyer dan seller dalam market ni, yang korang tengok depan chart sana tu, kripto ke apakah, itu semua big player yang boleh menggerakkan. Mereka ada duit yang banyak. Mereka mempunyai order yang banyak. Bukan macam kita. Kita baru 1 sen lot je, RM2 je. Mana bergerak market. So kita ni kuli, ikut je. Mana orang entry, kita ikut. Apa boleh buat? Kita nak berjaya, kita nak profit, tu dah. Kita tak payah nak jadi sembang, nak jadi profesional ke apakah. Okay, so now SNR ni lah. Sebab tu saya marking SNR di mana tempat keberadaan mereka ni. Itulah tempat order-order kita. Cuma SNR ni perkataan teknikalnya. Kalau saya nak terangkan lebih deep lagi, InsyaAllah kalau yang ambil PC, mungkin saya akan cuba terangkan, ambil deep lagi sebab banyak masa. Faham tak? So short video ni saya tak nak cakap banyak-banyak. Okay, so makna terkejut ni, apabila dia bergerak, market ni naik, harga ni naik, feel lah, naik, sok, boom. Dia turun terkejut. Bermakna di harga ni ada sesuatu ataupun ada order-order bank yang berjuta-juta tengah kena trigger, pop. Kalau tak, kenapa dia turun-turun mengejut? Orang gila je dalam market ni. Naik, turun mengejut. Tak ada kena-mengena, tak kena apa-apa, tapi turun mengejut. Bolehkah macam tu? Kalau market tu macam tu, turun sekati dia tanpa ada sebab, tanpa ada penjual, tanpa ada pembeli, bermakna yang korang pakai ni adalah sistem perjudian. Bermakna di bank tu takkan trading. Mustahil financial advisor orang tu, penasihat bank tu yang bertaulah, yang mantap tu, yang dunia tu, yang beriktiraf dunia tu, takkan tak ada nasihat bos yang punya bank tu cakap, bos, ini barang forex tak bagus tu. Sebab dia pun turun naik sekati bapak dia. Tak ada kena. Kita macam trader, kita macam berjudi dalam bilik tu. Faham tak? Okay. So sebab tu you kena tahu di mana penjual dan pembeli. Okay, terkejut faham tak? Kalau masuk terhege-hege ni, maksudnya macam ni. Terhege. Turun macam tak nak turun. Turun macam tak nak turun. Turun pun macam tak nak turun. Turun pun macam tak nak turun. Faham tak? Ni seller bersepah. Kena ambil seller lagi lah. Ni dia macam tolong lah support. Dia minta tolong support lagi. Dia minta tolong lagi support, minta tolong lagi, tolong lah ambil lagi seller supaya dia nak turun tu. Tapi turun memang turun. Tapi dia macam ni tergege, rapat, sangat rapat. Kita tak nak ni macam ni. No good. Saya akan tinggalkan, saya takkan mak. Faham baru sikit. So bermula dah, tergege dah ni apa semua. Significant drop ataupun rally ni samalah macam tadi saya masukkan ni shock, very significant drop yang begitu besar, big movement kena panggil. Big movement lah yang paling senang. Kalau korang nak cari senarai, cari yang big movement ni lah. Significant drop yang boom, besar. Sebab yang boleh menggerakkan besar ni adalah order yang besar lah. Faham? Okay. Kalau setakat berapa lot je, dia turun gege je, sikit-sikit je. Tapi kalau boom, itu big player. Kau big movement. Okay. So big time frame lah kalau nak cari SNR ni. Macam contoh kalau saya pergi weekly contohnya kan, nampak macam kecil macam ni. Saya tanya student, kau nampak je ini weekly, contoh ni weekly punya SNR, ini resistance weekly. Kau nampak je kecil macam ni, dia punya turun. Tetapi ingat, ini adalah weekly tuan-tuan yang mulia.
Turun dia berminggu-minggu. Yang boleh turun berminggu-minggu ni siapa? Siapa? Big player lah yang boleh turun ni, yang berminggu-minggu. Kalau setakat macam besar macam ni, itu baru seminit. Ini time frame 1 minute lah. Besar macam ni lah, 1 minute. Baru berapa je? Berapa pip je. Ini beratus beribu pip. Ini baru 2, 30, 50 pip. Belum lagi dikatakan a big player. Faham? Okay. Lepas tu obvious. Apa maksud obvious ni? Macam obvious macam contoh sideway, boom. Dia je yang pelik sekong kat situ. Pelik lah, obvious. Dia je kat situ. Ini SNR yang terbaik. Macam yang orang Brunei panggil ulung yang ada di sana. Dia je satu-satunya harga yang fresh, yang tak pernah kena sentuh, tak ada yang sentuh. Itulah SNR yang terbaik juga. Sama sebenarnya, sama-sama je. Cuma nak bagi senang faham. Okay, yang fresh maksudnya yang jarang disentuh. Kalau macam ni balik-balik dah. Okay, kurang sikit lah. So first lap, look on your first lap. Faham? Okay, boleh faham So now kita mulai ke dalam chart. So now di hadapan anda ini adalah weekly. Tuan-tuan, walaupun weekly ini jarang ada setup, tapi saya nak nasihatkan kepada semua orang ramai, kalau boleh tolonglah dapatkan setup weekly ni. Walaupun dia tak banyak dia tak banyak marking sekejap je, tapi menunggu tu lama. At least dalam masa yang sama kan korang cari DH4 juga kan, entry kan. Tapi kalau korang nampak weekly ni, tolonglah saya jadikan weekly ni. Okay, korang tengoklah bukti of weekly ni. Ini yang ni 2020 Korang tengoklah. Weekly ni kebiasaannya tempat saya mencari capital, modal untuk bajet tahun hadapan. Maksudnya kenapa? Kau bayangkan SNR sini terbaik ni, memang terbaik. Okay, ini sideway. Sideway. Boom. Apa itu? Kau tengok baliklah syarat-syarat tadi yang saya explain. Kejatuhan yang mendadak, terkejut, obvious. Apa lagi? Big movement, besar ni. Lepas sideway, dia besar. Tengok betul-betul ni. Tengok. Okay. Lepas tu tempat nimak. Okay. Tengok berapa minggu dia sampai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu tuan-tuan. Tapi bila dia bagi berapa pip? So, sebab tu saya cakap, saya trading, kebanyakan saya akan guna duit yang saya willing to loss. Terutama sekali for weekly ni. Sebab weekly ni, dia tak banyak Dia tak selalu, setup dia tak selalu. So, saya akan macam cari, lepas tu saya precise lah entry dekat lower time frame. So, tapi yang penting, ini adalah marking weekly tuan-tuan. Ini adalah marking weekly. Yang jarang. Takkan saya nak entry 10 sen. Tunggu bukan main lama, tapi 1 sen you punya entry. Ini terpulang lah money management korang. Saya ada juga satu account untuk jaga money management. Satu account for long term lah. That one is for long term. Yang biarpun naik perlahan tapi dia investment. Satu lagi account perang, account hentak, account Dragon Ball, account kamikaze. Macam-macam lah korang boleh panggil. Okay. Tapi janganlah yang duit yang korang sayang, yang saving korang, yang jual tanah ke apakah, you masukkan terus dalam tu. Boom. Account perang. Ini account perang. Mati-matilah. Lepas ni saya mengemis. Jangan. Pakai otak sikit. Contoh kau ada 1,000, pakai je 100 untuk dapatkan hentak for weekly ni. Sebab dia akan bagi banyak tuan-tuan. At least seminggu lah kau hold. At least seminggu kau hold the position. Kau tengok macam mana, berapa pip. 1,000 pip. You bayangkan, kalau saya pakai akaun hentak tu 10,000. Okay, 10,000.
Dan saya dapat precise entry lah. Saya kecilkan supaya tak kurang floating. So saya akan pakai lot at least lah. Ni meaning to say 100 USD per lot. So 100 USD kali dengan 1000 pip, dah dapat 100k USD. So 100k USD ni saya akan gunalah budget untuk tahun ni. Contoh saya dapat dari sini budget. Kita gunakan budget, sekali budget. Lepas tu bermakna kita trading, budget kita dah standby dah. Kalau aku loss ke apa tak kisah dah. So, yang aku loss ni adalah profit saja, bukan gaji. Hari ni ramai yang terseksa, ramai yang ya Allah, Masya Allah. Macam mana nak cakap ramai yang apa? Ramai, sangat ramai. Yang pakai gaji untuk trading, kesian. Penat-penat kerja sebulan, MC. Sebab benda-benda ni semua saya lalui. Penat-penat kerja sebulan, depo, MC. Tolong jangan. Okay. So, ni tengok, ini weekly. Saya explain pasal weekly dulu. Sebab apa yang you nampak, yang saya sekarang explain ni, okay tuan-tuan, apa yang saya explain ni, you can apply ke dalam mana-mana time frame. Okay, you boleh apply ke dalam mana-mana time frame. Okay, so kenapa ni? Ini awal tahun 2021. Awal tahun, nampak? Awal tahun dah dia bagi dah hari tu. Dia reject ke? Ni. Naik. Berlakunya kejatuhan yang begitu mendadak. Mesti ada seller di sini apa semua. Datang balik lah, jumpa. Pak, 1 minggu je trade. Bayangkan sampai sini. Je lah. Exit SNR. SNR to SNR. Bayangkan dah berapa pip. Weekly tuan-tuan. Ini adalah weekly tuan-tuan. Tak payah sembang dulu pasal confirmation ke apa. SNR dah cukup lah. SNR dulu. Sampai sini 1 minggu dah 1000 pip. Sama lah saya cakap. 100,000 USD. 10k USD ke per week. Siapa bagi? Lepas tu kau gunakanlah duit tu. Kau nak hentak ke apa ke. Ni, sama juga ni dekat sini. Ni. Naik. Sideway. Boom. Ini apa? SNR lah. Tak nampak kan? Tengok. Sideway. Saya pandang balik. Naik. Sideway. Boom. So, tempat support tu kena breakout dan pull back. Faham? Ni, kenapa ada buy di sini? Look to the left. On your first left. Masa turun ni, look on your first left. Tadi saya mengenalkan SNR tu macam mana ni. Kenapa ini power? Naik. Boom, naik. Ini very significant. Semua adalah big movement lah. Mula naik sana. Bermulanya naik di sana. Reject sini. Lepas tu bermulanya naik. Ni, bermulanya naik. Betul? 2 minggu tuan-tuan. Walaupun sikit, tapi 2 minggu. Itu 2 minggu tuan-tuan yang mulia. 2 minggu. Okay? 2 minggu tuan-tuan. Ni. 2 minggu. Dia buy. Okay, kuat ni. SNR juga. Okay? Ni. Kenapa ada buy sini? Tengok ni. Tempat terkejut naik. Faham? Boleh InsyaAllah. Lagi. Ni, kalau korang tak percaya apa yang ada dalam ni, kita buka pergi ke daily, multi time frame on. Okay. Nampak? Okay, lukis, turun,
turun, naik, tum. Tempat bermulanya naik, big movement. Apa lagi? Apa lagi tu? Apa benda ni namanya? Aku lupa lah. Valid SNR tadi lah. Nah. Tu mak sini. Bermula naik sana. Boom. Apa dia reject. Okay? Faham? Boleh faham senang. So next video kita akan cakap pasal SNR lagi dan SNR lagi. Okay? Kau tengok. Ini weekly dan daily je. Baru saya explain. Belum lagi PH4. Tapi perlahan-lahan. Slow-slow. Next video lagi. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.